أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sahabat-sahabat ini kasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah subuh kita seperti biasa. Kita masih lagi dalam pesanan Nabi SAW melalui hadis riwayat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, katanya, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ashri kalimatin faqal." Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku dengan 10 perkara. Katanya, pertama, jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu sekalipun kamu dibunuh atau kamu disiksa dengan bakaran api. Telah pun kita syarahkan. Yang kedua, wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Jangan kamu derhaka kepada kedua orang tua kamu walaupun kedua-dua mereka memerintahkan kamu keluar daripada rumah, daripada ahli keluarga kamu dan meninggalkan harta kamu. Dua. Yang ketiga, wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Jangan kamu tinggalkan salat dengan sengaja. Jangan kamu tinggalkan salat fardu dengan sengaja. Sesungguhnya siapa meninggalkan salat fardu dengan sengaja, maka telah berlepaslah Allah daripadanya akan jaminan Allah. Yang ketiga, kita telah berhenti setakat tu kemarin, dan akhir bicara kita pada hari kemarinnya ialah untuk menjamin salat kita menjadi salat yang berkualiti. Maka di sana ulama-ulama kita telah menggariskan pada kita semua ni pedoman-pedomannya, iaitu supaya kita boleh menjaga sembahyang fardu dengan baik, maka hendaklah kita sentiasa ta'awud. Ta'awud artinya kita sentiasa membiasakan diri kita dengan mengerjakan salat sunat. Lebih-lebih lagi salat sunat yang muakkad. Salat sunat yang muakkad. Sembahyang sunat ni sahabat sekalian ada dua jenis ya. Satu muakkad, satu lagi tidak muakkad. Yang muakkadnya macam mana? Apa dia muakkad, apa dia tidak muakkad? Ghairu muakkad artinya tidak muakkad. Istilah yang biasa kita dengar di kampung-kampung kita, muakkad dengan tidak muakkad ini ialah muakkad dia kata yang amat yang dituntut. Ghairu muakkad artinya tidak dituntut. Itu istilah yang biasa kita dengar di kampung-kampung kita. Betul lah tuan-tuan dengan bahasa di zaman itu. Dalam satu kitab saya tengok lebih kurang sama, tapi untuk memudahkan tuan-tuan ni lebih faham dengan ayat di zaman kita. Salat sunat muakkad ialah allati wadhaba 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Muakkad artinya sembahyang yang Nabi kita sentiasa muwazabah, yang Nabi kita buat sama-sama, Nabi tak tinggal, tu dia panggil muakkad.
Ada pun satu lagi namanya ghairu muakkad. Ghairu muakkad ialah sunat yang Nabi kita buat, kadang-kadang dia tidak buat. Dia buat tapi dia tidak muwazabah. Dia tidak sentiasa melaziminya, mengerjakannya, jaganya pada setiap masa. Ini orang panggil solat sunat yang ghairi muakkad. Jadi di sana ada dua jenis solat ini, dan kita dituntut sangat supaya kita menjaga, lebih-lebih lagi menjaga solat sunat yang muakkad. Di antaranya kama yaqul Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Hafiztu minan Nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin." Ada pelbagai hadis ya. Ada hadis yang menyebut tentang 10, ada hadis menyebut tentang 12 rakaat, ada hadis menyebut 14 dan sebagainya. Kita cuba tengok satu persatu dan kita amalkan mana yang sesuai dengan kita. Dikala iman kita, ada ketikanya iman kita kuat, kita boleh buat banyak salat sunat. Ada ketikanya ketika iman kita lemah, kita rasa malas nak salat sunat. Jadi kita cuba tengok apa yang Nabi kita pesan pada kita berkenaan dengan salat sunat ini. Yaqulu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia kata hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku hafaz, aku jaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallamnya sebanyak 10 rakaat. Raka'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur, wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat selepas zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, 2 rakaat selepas maghrib tapi Nabi buat di rumahnya, wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, 2 rakaat selepas isya Nabi kita buat di rumahnya, rumah Nabi sebelah masjid, wa raka'ataini qabla as-subhi, 2 rakaat sebelum daripada sembahyang subuh. Jadi Nabi kita ni dia jaga, Ibnu Umar kata, aku ngapa sungguh, aku tengok sungguh Nabi kita jaga sungguhnya semaya sunat ni. Dia kata ada 10. Ini hadis yang riwayat Ibnu Umar. Ada lagi hadis-hadis riwayat yang lain yang pergi sampai kepada 18 rakaat. Tapi tuan-tuan, kita ambil hak rendah sekali. Tak sedut tomok lah tuan-tuan. Dia cerita-cerita tomok dalam buat amalan ni. Kalau kita tomok, yang menyusahkan adalah kita. Kita ukur dengan badan kita, iman kita yang tidak kuat ini. Kita ukur tubuh kita ni tuan-tuan, dan kita buatlah sekadar mana yang kita mampu. Dia ada satu cerita orang tomok di zaman Nabi. Dia kata, Rasulullah, hamba ni ajak hati nak puasa sunat. Nabi kata, puasalah Isnin, puasa Khamis, begitulah. Kemudian ya Rasulullah, ini dia katakan Nabi, ya Rasulullah, inni utiku akthara min dhalik. Wahai Rasulullah, hamba ni rasa rok lebih daripada Isnin Khamis lagi. Nabi rakyat ke dia, tambahlah, pergi semayang, pergi puasa hari putih. Hari putih ni maksudnya hari 13, hari 14 dan juga hari ke-15 pada setiap bulan. Tu dia pun rakyat, tak apalah Nabi. Tapi Nabi, hamba ni rok, hamba mampu lebih daripada tu lagi. Lebih daripada tu lagi. Kata Rasulullah, kalau mu nak lagi, mu nak puasa sunat banyak sangat, dia kata, sum yauman wa aftir yauman. Nabi kata, mu puasa satu hari, mu berbukanya satu hari. Jadi tuan-tuan, bila sebut puasa sehari, berbuka satu hari, jadi puasa ni sama-sama dia kena puasa. Masa tu umur dia muda, ada 2-30 hari. Dia kata, falamma kabirtu, bila aku tua baru aku tahu hikmat kenapa Nabi sebut puasa Isnin Khamis. Lepas tambah lagi dengan puasa hari putih 13, 14, 15. Tambah lagi dengan puasa Nabi Dawud alaihi salam, sum yauman wa aftir yauman. Dia kata, apa dia kata?
Baru aku tahu hikmat kenapa Rasulullah ni diriwayat kat aku sebab bila kita tua, kita rasa letih, kita jadi malal, kita rasa jemu. Bila kita jemu, kita ni tuan-tuan akan tinggalkan ibadat itu. Jadi supaya juga dengan hadis bab semaya ni, ada hadis riwayatnya 10 rakaat, ada hadis riwayatnya 12 rakaat, ada kata 14, ada hadis sampai ke 18 rakaat. Tapi tuan-tuan dikasih sekalian, nak sebutkan di sini ialah kita buat mana yang kita mampu dengan tidak memberati kita. Gitulah. Kalau kita rasa rok, kita boleh tambah, tapi kita naknya benda yang muazabah. Benda muazabah ni benda yang sentiasa kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Buat sama-sama. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dia kata, aku ngapa dari nabinya ada 10 rakaat nabi kita buat. Gapo dia? 2 sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Hak ni hak paling minima, hak nabi kita buat 10 rakaat ni. Dah. Kita ulas sekali lagi, biarlah cemu dengar apa. Ulas sekali lagi nya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini kelebihan kita ni semaya. Ni orang kata semaya-semaya, hak kitanya kena jaga. Ada hadis riwayat Ummu Habibah binti Abi Sufyan, isteri Nabi SAW. Nabi kata, man salla fi yawmin wa laylatin 12 rak'atan bunya lahu baitun fil jannah. Ni hadis riwayat Imam Tirmizi. Siapa dia jaga 12 rakaat sehari semalam, dibina untuknya satu istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. 12 rakaat sehari semalam. Apa dia? 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur jadi 6, 2 selepas maghrib jadi 8, 2 selepas isya jadi 10, 2 sebelum subuh jadinya 12. Tuan-tuan, nak jaga 2 belum subuh, insya-Allah. Nak jaga 2 lepas maghrib, insya-Allah. Nak jaga 2 belum selepas isya, insya-Allah. Tapi nak jaga 4 sebelum zuhur, masya-Allah. 2 lepas zuhur, masya-Allah. Nak sebut cerita, tidak mudah menjaga ibadat sunat ni. Dia satu kaedah umum kita boleh pakainya gini kawan-kawan semua. Setiap amalan yang mempunyai fadilat yang besar, mestilah payah untuk diistiqamahkan. Kalau kita tak sungguh-sungguh. Kita ambil contoh mudah tak? Contoh mudah. Semaya sunat sebelum subuh. Semaya sunat sebelum sembahyang subuh. Sini pun orang kita ni dia tukar istilah. Bila sebut sunat sebelum subuh, dia tukar sebelum masuk waktu subuh. Tidak begitu. Semaya sunat sebelum kita semaya fardu subuh. Masuk waktu dah, orang bedah. Masuk waktu siap, orang bed siap. Sebelum kita nak qamat subuh tu, kita semaya sunat 2 rakaat. Lepas pada bed. Pahala dia besar tuan-tuan semua. Dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, dalam kitab Salatul Musafirin, Nabi kita sebut raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kata 2 rakaat yang kita rokok sebelum kita sembahyang fardu subuh. Apa nilai dia? Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungan dunia. 2 rakaat yang kita rukuk, yang kita sembahyang sebelum daripada masuknya, sebelum daripada qamat ni tuan-tuan, lebih mahal daripada dunia, lebih mahal daripada dunia dan segala isi kandungan dunia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an, Nabi kata kedua-duanya, yakni 2 rakaat sebelum sembahyang subuh,
lebih dikasihi kepadaku daripada dunia semuanya. Tengok besarnya kelebihan. Bila kelebihan yang besar ni sahabat semua, cuba tuan-tuan tengok berapa orang yang istiqamah semaya sunat sebelum daripada semaya fardu subuh. Ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Lam yakunin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri." Muttafaqun alaih al-Bukhari, Muslim. Nabi kata, Aisyah kata, tidak ada satu semaya sunat yang Nabi kita nak pegang kemah keming. Asyaddu ta'ahudan minhu, dia amat berpegang kemah keming sangat-sangat dengan semaya ni berbanding dengan iaitu semaya sunat 2 rakaat sebelum semaya subuh. Hak ni 2 rakaat sebelum semaya subuh lepas orang ban ni tuan-tuan, Nabi kita pegang sangat-sangat nah kelebihan apa ni semaya hak ni. Jadi kita pakat jagalah semaya sunat 2 rakaat sebelum daripada kita semaya fardu subuh. Wa fi riwayatil Ibnu Khuzaimah, ada satu hadis riwayat Ibnu Khuzaimah masih lagi dalam bab solat subuh ni, sunat subuh ni, qalat ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syai'in minal khairi asra'u minhu ila rak'ataini qabla al-fajr wala ila ghanimatin. Sahihun rawahu Ibnu Khuzaimah. Aku tidak jumpa, aku tak tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk buat sesuatu perkara lebih daripada bersegeranya Nabi untuk sembahyang sunat 2 rakaat sebelum daripada sembahyang subuh. Aku tengok dalam banyak-banyak sembahyang, kata hadis Ibnu Khuzaimah, dia kata aku tidak tengok Nabi buat, Nabi cepat-cepat pergi sembahyang sunat ni, melainkan Nabi aku tengok hak paling Nabi cepatnya semaya sunat 2 rakaat sebelum daripada semaya fardu subuh. Lepas bas subuh sebelum qamat. Hak ni lah hak Nabi kita paling cepat. Jadi tuan-tuan semua, kita kena bersegera untuk kita mengerjakan 2 rakaat semaya sunat sebelum daripada qamatnya subuh. Dan kita baca simple saja. Rakaat pertama Al-Fatihah campur dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah campur dengan Qul huwallahu ahad. Nah, tu kelebihan bagi sembahyang sunat sebelum subuh. Cuba lihat pula apa kelebihan sunat zuhur. Nah, kelebihan sunat zuhur. Saya ajar ke tuan-tuan ni, kuliah saya benda tak perlu fikir untuk perbezaan pandangan ulama. Amat tak minat isu-isu kecil ni, isu-isu yang orang balah amat tak sister. Walaupun kita sedikit sebanyak tahu, tapi saya nak fokuskan kepada amalan-amalan masyarakat. Benda yang orang balah ni tuan-tuan, bagi kepada ahli dia lah untuk balah, ya. Saya nak teruskan dengan perjuangan saya bagi penerangan kepada masyarakat supaya mereka beramal. Isu-isu orang nak balah, isu gua tu, isu gua ni, tu wikak orang lain lah, orang yang suka balah. Baik. Fadlu sunnati zuhri, kelebihan sunat zuhur. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis Aisyah sebutnya Nabi kita istiqamah buat salat sunat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat. Demikian riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Jumu'ah. Wa anha qalat, ada hadis Aisyah lagi kata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri 4 thumma yakhruju fayusalli bin nas. Dia kata Rasulullah sembahyang di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Aisyah kata, waktu Nabi duduk di rumah aku sebelum dia pergi sembahyang zuhur, duduk dengan aku sebanyak sembahyang sunat 4 rakaat belum zuhur. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam keluar, fayusalli bin nas, dia pun sembahyanglah zuhur dengan orang ramai.
Summa yadkhulu fayusalli rak'ataini. Kemudian baginda pun lepas sembahyang masuk rumah aku, dia sembahyang pulaknya 2 rakaat. Wa kana yusalli bin nasil maghrib. Kemudian masuk time Nabi kita sembahyang pula maghrib. Summa yadkhulu fayusalli rak'ataini. Lepas maghrib Nabi kita masuk rumah Aisyah dan sembahyang pula 2 rakaat. Masuk Isya, summa yusalli bin nasil Isya. Kemudian Nabi kita sembahyang pula Isya. Lepas Isya, dia masuk rumah Aisyah, wa yadkhulu baiti, dia masuk rumah aku, fa yusalli rak'ataini, maka Nabi kita sembahyang pula sunat lepas Isya ni sebanyak 2 rakaat. Jadi tuan-tuan semua, nak cerita di antara yang Nabi istiqamahnya ialah sunat sebelum zuhur. Kalau kita boleh jaga, ini kelebihan solat sunat yang saya sebut ni. Kalau kita boleh jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, Nabi kita bersabda, Nabi kata, man hafaza ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'ala an-nar. Siapa dia boleh jaga 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat. Siapa dia boleh jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, harramahu Allahu 'ala an-nar. Allah Taala haramkan dirinya untuk masuk neraka. Untuk masuk neraka. Ya, Cikgu Sufyan tulis ada hadis ke 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat selepas zuhur. Ini hadisnya Cikgu Sufyan. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, dia kata apa dia? Man hafaza ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'ala an-nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, Allah Subhanahu wa taala haramkan ia ke atas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga, kalau boleh jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur, itu lagi hebat. Cuba tuan-tuan, saya sebut tadi kan, mula-mula lagi apa sebut, kalau tak mampu nak buat 4, kita buat 2. Istiqamah, jaga. Ini benda yang kita kena istiqamah. Wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana yusalli 4 ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhri. وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. صحيح رواه أحمد والترمذي. Ada hadis menyebut Nabi kita sembahyang sunat 4 rakaat selepas condongnya matahari, yakni zuhur. Wa qala, kata Nabi, innaha sa'atun, ini 1 detik, 1 masa, tuftahu fiha abwabus sama', dibuka padanya pintu langit. Waktu tengah hari, waktu dibukanya pintu langit. Fa uhibbu ay yas'ada li fiha amalun salih, maka aku amat suka, kata Nabi, di saat pintu langit ini dibuka, bahawasanya dinaikkan akan amalan salihku. Amalan salihku ni naik kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sewaktu tengah hari sebelum zuhur ini. Jadi tuan-tuan, Nabi kita sembahyang sunat 4 rakaat sebelum daripada sembahyang zuhur. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli 4 qabla adh-dhuhri sallahunna ba'daha. Ada hadis Aisyah kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia apabila dia lupa, dia tidak sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur, Nabi kita akan tunaikan juga pada waktunya selepas sembahyang zuhur. Rawahu At-Tirmizi. Ini sembahyang sunat zuhur sebelum selepas. Ada juga hadis yang menyebut kelebihan 4 rakaat sebelum asar. Kelebihan 4 rakaat sebelum asar.
An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa Abu Daud. Dikata Allah Taala merahmati akan seseorang itu yang sembahyang sebelum asarnya 4 rakaat. Kalau kita sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat, kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslimi 'ala al-malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahu minal muslimin wal mu'minin. Nabi kita sembahyang sebelum asarnya 4 rakaat, diselangi ia dengan mohon keampunan, salam kepada malaikat, mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Islam dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelebihan sunat maghrib. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, Abah hanya tengok dalam kitab ni mana-mana hadis yang mudah untuk kita faham dan hadis yang sahih. Abah kalau hadis-hadis yang tidak Abahnya gini, kalau hadis yang tidak ditakhrijkan oleh ulama dalam karya mereka, maka Abah slow dulu ataupun Abah kena cari dulu. Abah tak terlibat dengan hadis-hadis yang maudhu'. Raba ikut dia royak kat orang. Hak ni kata hadis Nabi, tiba-tiba tidak hadis. Itu Abah tak save. Sebab apa tak save? Sebab Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa dia mendustakan kepadaku dengan sengaja, maka sediakanlah tempat untuknya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil mana yang sudah pun ditakhrijkan oleh ulama, itu memudahkan kita. Itu memudahkan kita. Jadi kita ni tuan-tuan, jangan duk ambil hadis-hadis yang kita kata tak tahu bagi mana. Hak benda-benda tak tahu bagi mana tu kita biar dulu. Bukan tak sih. Kita tanya dulu ulama, kita cek dulu molek. Sebab zaman lah ni zaman macam-macam cerita. Jadi kita pun tengok mana-mana hadis yang kita rasa yakin pada kita semua. Bukan nak menidakkan usaha orang dahulu, tidak. Benda ni kita boleh hajah belaka, boleh tengok belaka, tengok mana yang kita rasa ditakhrijkan oleh ulama itu lebih baik dan lebih selamat. Kelebihan sunat maghrib. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha." Aku semaya dengan Nabi, tengoknya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas Jumaat, 2 rakaat lepas Maghrib, 2 rakaat lepas Isya. Jadi lepas Maghrib, Ibnu Umar kata aku tengok Nabi supaya sunat 2 rakaat selepas daripada Maghrib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu qabla al-maghribi." Qala fi thalithati liman syaa. Ada pun sunat sebelum Maghrib, Nabi kata gini, sembahyanglah kamu sebelum Maghrib. Sembahyanglah kamu sebelum Maghrib. Sembahyanglah kamu sebelum Maghrib liman syaa, bagi orang yang nak semaya. Artinya Nabi kata, mana-mana orang nak semaya sunat belum Maghrib, dia semaya sunatlah belum Maghrib. Kalau dia tak semaya sunat belum Maghrib pun terpulanglah kepada dia. Nabi tak sebut berat seperti dengan semaya sunat yang lain. Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas radhiyallahu taala anhu berkata, laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari 'indal maghribi. Yani aku tengok, dia kata, kibaru ashabi Rasulillah, sahabat-sahabat Nabi yang ternama ya. Apa mereka buat ini? Yabtadiruna as-sawari, yakni mereka bersegera, yastabiquna asatinal masjidin nabawi, bersegera cari di tempat-tempat dalam masjid Nabawi ini untuk dia indal maghribi, di saat maghrib. Wa anhu qala kunna bil Madinah fa idza azzana al muazzinu li salatil maghrib ibtadiru as-sawari faraka'u rak'ataini hatta inna ar-rajula al-ghariba la yadkhulu al-masjida fayahsibu anna as-salata qad sulliyat min kathrati man yusalliha. Ini tuan-tuan sekalian menyebut pada kita semua bahawa kibarus sahabah,
Banyak di kalangan mereka ini sembahyang sunatnya maghrib, khususnya selepas maghrib, maka mereka segera menunaikan salat sunat selepas maghrib. Jadi kawan-kawan sekalian, kita kena jaga akan salat sunat ini. Cuma ada satu masalah. Kalau kita lorak gaduh macam mana pun kawan-kawan semua, jangan sekali-kali kita ni Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus kita bangun sembahyang sunat. Nabi suruh kita ni yaksilu, senggaikan sikit. Sengai kita zikir sikit, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita berzikir, ambil zikir hak Nabi kita ajar, dengan lafaz-lafaz Nabi kita ajar, belakang tu kawan-kawan semua. Ambil zikir tu, kemudian kita pun zikir sikit, baru supaya sunat selepas maghrib. Walaupun sekadar kita baca zikir sikit, baru supaya sunat. Baik lepas maghrib, lepas zuhur, lepas asar, lepas gapo pun, jangan lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, bangun selalu. Duduk dulu, kita berzikir boleh setengah minit, kita sengai di antara semaya ni tuan-tuan, lepas tu barulah kita semaya, sambunglah semaya sunat kita tu. Ambil lah fadilat zikir sikit sebanyak. Adapun sembahyang sunat di antara sembahyang sunat Isya. Ummu Habibah radhiyallahu taala anha berkata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla man shalla ithnatai asyrata rak'ah fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa dia semaya sunat sehari semalam 12 rakaat, dibinakan untuknya satu istana di syurga Allah. Di antaranya ialah raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat selepas daripada sembahyang isya. Ni tuan-tuan di antara semaya-semaya yang sunat yang perlu kita jaga. Amba simpulkan di sini beginilah sahabat-sahabat sekalian ya. Kita simpulkan bahawa Nabi kita sebut raka'atani qabla adh-dhuhri. Zuhur ni tuan-tuan, ni simpulan nama pada bab semaya sunat. Zuhur ni tuan-tuan kena jaga 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Kalau berasa rok lagi, ada kekuatan lagi, tuan-tuan tambah 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Kalau rok lah tu. Kalau tak rok, minimalnya 2. Yang kedua, raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Tu kita buat 2 rakaat selepas maghrib. Hak ni hak muakkad ni, hak jaga sungguh ni. Kemudian 2 rakaat selepas isya sebelum witir. 2 rakaat selepas isya sebelum witir. Yang kedua, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum kita semaya fardu subuh. Ingat balik, 2 rakaat sebelum subuh maksudnya 2 rakaat semaya sunat sebelum subuh. Sebelum kita semaya fardu subuh. Jadi kita jaga ni, minimalnya kita jaga 10 ataupun 12. Adapun yang tidak muakkadnya ialah sunat asar, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, itu tidak muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nabi kita semaya juga, tapi tidak muakkad, tidaklah seperti 2 rakaat selepas isya. Hak tu bagi setengah-setengah masjid. Dia lepas ustaz mengajar, dia terus qamat. Lepas ustaz mengajar, dia terus qamat. Hak maliknya lepas mengajar tu, kita semaya sunat isya dulu 2 rakaat sebelum. Walaupun tidak muakkad, tapi Nabi kita buat benda tu. Semaya sunat dulu belum isya 2 rakaat ringkas, kemudian kita qamat atas semaya isya, barulah kita berwirid. Saya tengok orang Melayu ni dia suka mudah-mudah. Ini kelemahan orang kita bab amalan. Orang tanya dia kenapa tak main sunat belum isya, dia tahu ustaz ngajar panjang. Ustaz ngajar panjang, dia marah. Dia tak khabar tu email tu wirid sampai ke 10-15 minit. Setengah tu email tu wirid lepas semaya lebih panjang pada semaya. Dia wirid. Dia tengok keadaan lah tuan-tuan. Kalau kita rajin pun biar bertepat. Dan kita ada program ni, kita pandai-pandai lah. Kita ambil mana-mana yang afdal, yang besar-besar ni. Misalnya baca ngarik kat Astaghfirullah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam, Allahumma la ma'ni lima ataita. Ayat kursi, la ilaha illallah 10 kali. Ayat kursi, subhanallah. Dalam 3-4 minit kita wirid. Kemudian, kalau kita nak berhenti awal, mudah saja. Kita azan maghrib,
Kemudian kita qoma. Ataupun nak bagi masa hanya 5 minit. Lepas azan untuk solat sunat 2 rakaat dalam 3 minit. Azan maghrib sunat 2 rakaat 3 minit, kemudian kita qoma. Lepas qoma kita sembahyang maghrib. Lepas maghrib kita wirid yang sederhana. Cukuplah setakat mana subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini siapa kau ya latif dan sebagainya. Bukan salah ya latif, tak salah apa pun. Tapi kita nak ngajar lepas tu pula, nak suruh jaga belaka dah. Lepas pada tu tuan-tuan semua, lepas pada tu kita buatlah nak buat hak lain tu, zikir hak lain tu, bukannya ngorek kena ya latif sama. Jadi kita semaya sunat, lepas kita ngajar boleh 40 minit, 50 minit. Maya sunat boleh isya 2 rakaat. Lepas tu kita pun maya isya. Lepas maya isya, sunat lepas isya pula. Gitu lah kita buat. Ni nunggu orang keliling kolah ngorek dekat 15 minit. Pada marah kau ustaz ngajar panjang. Tak betul lah gitu. Kita susun molek lah. Susun molek biar ni ibadat kita jaga. Ibadat kita jaga. Semaya sunat kita boleh buat, ngajar pun kita boleh ngajar ya. Jaga baik-baik. 2 rakaat belum isya, 2 rakaat lepas isya. Jaga molek. Kamu tengok setengah orang ni sudah mayat, sudah ngajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tak bila bangun Allahu akbar, Allahu akbar. Larat lagi mana tak bila? Lapan nasi ustaz. Lah, mu tahu dah mu lapan nasi pai isya, makan nasi belum ngorek dah. Jaga ibadat. Peluang ni tuan-tuan, jangan we terlepas. Malam kita buat dah mai sunat Malaysia. Tu hak semalam. Hak hari ni pula tuan-tuan semua sunat Malaysia hak lain pula. Gitu. Jadi kita pakat jaga kita punya sembahyang sunat kita ni kawan-kawan semua. Insya-Allah ada satu lagi sembahyang sunat yang kita semua jaga-jaga kita istiqamah. Boleh puasa kita buat, waktu lain kita tak buat, itu sembahyang sunat witir. Sunat witir ringkasannya beginilah sahabat sekalian. Sunat witir ni, Kalau tuan-tuan boleh semaya sunat witir akhir waktu, akhir kali, dia ni tidur akhir ibadat malam dekat subuh semaya sunat witir, itu best. Itu paling bagus. Betulnya begitu. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak bangun dah tidur, maka tuan-tuan boleh semaya sunat ni lepas Malaysia. Lepas isya, buat sunat isya 2 rakaat ke, kemudian sembahyang witir 2 rakaat. Ni bagi orang jenis mazhab tidur tak bangun. Tidur tak bangun, bangun subuh ke? Bangun subuh tak ada witir dah lah. Kalau dia tidur tak bangun sama-sama, kau tak boleh witir. Matilah maksud kita je. Jadi kita jaga molek sunat kita ni. Witir kita buat walaupun 3 rakaat. Dia witir ni kita boleh buat banyak wajah. Malah nak ajar banyak wajah. Nak ajar ya. Nak ajarnya buat 3 rakaat, 2 salat. Buat 2, lepas tu buat sa. Buat 2, lepas tu buat sa. 2 rakaat wi salat, buat pula sa rakaat. Amo jumpa dalam satu kitab dia sebut kita boleh buat juga witir sa rakaat. Buat sa saja. Buat sa rakaat witir. Boleh. Cuma Imam Abu Hanifah rahimahullahu tabaraka wa taala kata, kalau kita muwazabah sama-sama istiqamah witir serkaat sama, witir serkaat sama, dia kata hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Ni kalau orang silap faham, dia kata witir apa rakaat tadi serkaat ni. Jangan silap faham dengan molek orang ngajar, jangan mencari salah orang. Witir 3 rakaat kita buat witir 2, lepas tu wi salat, lepas tu buat pula sa. Buat pula sa. Hak tu hak comelnya. Kalau nak buat sa pun ulama kata boleh. Cuma Imam Abu Hanifah kata kalau kita buat gitu sama, hukum dia makruh. Buat sama-sama. Malam ni sa, malam esok sa, malam lusa sa. Amalan ambanya sa misalnya, maka hak tu orang panggil makruh. Hak comel buat 2 capus sa. Cuma adalah boni satu orang ustaz tu bil ala YouTube tu. Dia kata mana boleh niat witir hak 2, kena niat muqaddimah. Tu kepala otak orang kampung. Kita ustaz nak ngajar orang ni, kita nak mudah orang kampung wa amal. Nak mudah orang kampung wa amal. Cari molek gak ulama kata gapo kesimpulan hukum dia. Betul ke tak boleh niat witir ke tak boleh? Hak duk buat sama 2 tu niat witir. Sa tu niat witir juga.
Imam Nawawi kata boleh niat witir. Apa ya demo duk cari hak pandangan hak tali. Ni pun setengah-setengah ustaz kita masalah. Dia suka sangat cari bagai pelik. Paduk viral kat si. Orang nak lipu kau ustaz duk nanya. Ustaz tu serabut, ustaz ni pun serabut. Dia suka bagai pelik. Jangan buat bagai pelik. Agama ni tuan-tuan ada ajaran dia. Dalam kitab tu macam-macam kita boleh tengok. Tak ada kitab besar, muka kitab kecil. Orang Melayu kita ni, kalau tuan-tuan boleh rujuk oleh kitab Sabila tu, hak tu pun Sabila ni sahur di pondok ni. Kitab Sabilul Muhtadin. Apa ada kitab tu? Apa duk belak tengok. Dalam kitab kecil ni biasanya ulama-ulama fiqh, dia bubuh pandangan ulama ia paling muktamad, dia pergi letak situ. Jadi apalah setengah-setengah orang kita duduk serabut kepala otak orang kampung hak tidak mengaji banyak. Kita tak banyak juga mengaji pun, tapi orang kampung kurang pada kita. Jadi kita ni kan ambil hak mudah-mudah, hak tidak serabut. Hak sembahyang Nabi tak buat, tak usah buat. Seorang ustaz di Kelantan ni dia mengajar, kita disunatkan sembahyang sunat Al-Isra' wal Mi'raj pada malam 27 hari bulan Rajab. Jadi orang telefon kamu serta muda jabat mufti. Telefon, ustaz lagu mana cara sembahyang sunat Isra' Mi'raj? Ayat dia, ni mesti ni kawan dengar ustaz tu ngajar sebut lagu tu. Gini kawan. Kawan kita tanya ustaz tu lagu mana cara sembahyang sunat Isra' Mi'raj? Sebab amo tak jumpa lagu mana cara sembahyang sunat Isra' dan juga Mi'raj. Hak amo jumpa sembahyang sunat ni tak ada. Sunat Isra' Mi'raj ni tak ada. Dia banyak benda kita boleh bahas bab sembahyang sunat ni. Tapi awak tak siap lah. Awak nak ambil benda orang buat belaka ya. Sebab tamu demo orang buat belaka. Sunat orang tak buat belaka ni kan demo tanya khususi. Ustaz, kita nak main sunat gani lagu mana ustaz? Tu bahagia amalan tambah hak amalan biasa ni tak buat sama. Duha kita buat sunat belum zuhur, lepas zuhur, belum asar, lepas belum ngorek, lepas ngorek, belum isya, lepas isya, belum subuh. Nak kecil hak tu. Istiqamah hak tu ya adik kakak. Hak bagai-bagai payuh, hak duduk bahaya, kau tak ada gapo ni tua-tua semua. Hak tu kita biar duk tepi dulu. Untuk orang nak beramal, dia tanya ustaz tu molek. Tanya ustaz ni pula tua-tua. Jangan diikut seorang tok guru. Kawan nak ayat demo. Demo ngaji kitab ni, jangan duk teloh dengan seorang tok guru. Dengar tok guru ni seorang, lepas tu kita cari pula tok guru lain. Barulah kita boleh luah pemikiran. Seorang tok guru ni gitulah tua-tua. Betul belaka tok guru ni, tapi ada juga buah kita terkhilaf. Bila kita dengar kaji pula, tak sedaknya kawan masalah ni nak guna kita kaji pula masalah lain. Tok guru, masalah ni lagu mana pandangan tok guru lagu mana? Tok jawab amba tak jumpa lagi dalam kitab ni. Ni tak jumpa. Hak ni kata sunat. Tanya hak lain pula, kena ngaji banyak orang tok guru. Imam ulama-ulama besar kan dia merantau ke Mesir, dia merantau pergi ke Mekah, dia merantau pergi ke Madinah, dia merantau pergi ke Baghdad. Dia ngaji kata riti, banyaklah pandangan dia. Hak tu jadi ulama. Kita ngaji soal dia. Lepas tu orang lain royak hak lain duk main bertombok. Tak betul. Tak betul ke mana? Mu kena buka molek otakmu tu. Mu tengok molek dulu. Lepas tu kita ustaz nak pesan lagi. Puak-puak kita ni, ustaz ni, sebelum jawab soalan tu, faham dulu soalan. Sebelum jawab soalan orang tanya tu, faham dulu gapo orang royak. Kita kena faham masalah, baru boleh jawab masalah. Ni ku orang royak. Mari tanya, ustaz tu kata gini, betul ke ustaz tu kata gitu? Ambil keratan video, patu hukum atas keratan. Tak boleh tuan-tuan. Tengok gajah seekor, baru tahu saya gajah. Mu tengok di belala, bukannya gajah lagi. Tu belala orang panggil. Tengok belala besar ni, gajah besar mana? Jadi kita mau tengok hak banyak berlaku dalam YouTube duk main balah ustaz-ustaz ni ke apa dia? Kita tengok benda juz'i. Kita ni tengok molek, duduk molek, renung molek. Kalau tak setuju pun dengan ustaz tu, jangan duk berdiri kat jangan. Khilaf tu benda biasa, tapi tengok molek. Apa kita ni duk main kalut ribut. Ni pesan dia lah kepada saya hamba ustaz-ustaz ni, ada hak pasti suka kontroversi. Baru ni waktu ambil fatwa sendiri cara nikah video.
Kawan ni baru nikah, anak perkahwinan video. Benda ni dia kata nikah ni gini-gini, kata jangan. Mufti kita ada, kita tanya Datuk Mufti ni lagu mana keputusan muzakarah fatwa kebangsaan lagu mana. Jadi puak kita suka jadi tok peti sendiri. Jangan tuan-tuan. Dia ada kaedah-kaedah hukum ni, dia ada. Kita kena ingat, kita ni cerdik sikit seorang, bodoh pun sikit seorang. Duk main ego diri. Jangan tuan-tuan. Cerdik ada sikit seorang, bodoh pun ada sikit seorang. Kita kena hormat kepada orang. Tapi lebih kita ada, kurang pun kita ada. Ni kita kena ingat belakang benda-benda yang seumpama ini ya. Jadi, amun nak ajar ke adik kakaknya ialah semaya sunat. Hak orang tidak balah, istiqamahlah tuan-tuan buat pada setiap hari dan setiap malam. Insya-Allah taala kita sambung lagi kuliah kita ni pada malam ni juga pagi esok insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.